Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Dawson dan ini Naratif Khas. Terima kasih kepada anda yang menonton kami ketika ini di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM dan juga di Facebook serta TikTok Live serta semua platform berita RTM kami secara dalam talian ketika ini. Dan anda bersama saya kali ini dalam tempoh 1 jam untuk kita berbicara beberapa topik penting yang kita bawakan dalam Naratif Khas pada hari ini. Baik, ekonomi madani yang telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri pada sekitar Julai lalu telah pun memberi satu panduan, sesuatu orang kata blueprint ataupun pelan tindakan yang jelas untuk kita melihat hala tuju ekonomi negara, dan pastinya ia bukan tertumpu kepada satu-satu kementerian sahaja, malah ia menyentuh dan juga memerlukan satu sinergi yang cukup kuat di antara kementerian-kementerian di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pada malam ini Yang Berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia bersama saya pada hari ini untuk kita bercakap berkenaan dengan sumber manusia ekonomi madani. Salam sejahtera YB, apa khabar? Salam sejahtera, khabar baik. Baik, terima kasih. Saya fikir YB sudah boleh menarik lafaz segera selepas PRN baru-baru ini. Ya, memang. Jadual cukup padat? Cukup padat. Baik, kita bercakap dalam soal ekonomi madani. Kita sudah banyak menyentuh dan juga melihat kepada hala tuju ekonomi madani yang mempunyai satu perjalanan serta satu, kita katakan sebagai pelan tindakan yang cukup jelas untuk mengangkat ke semua elemen di bawah kementerian. Dan hari ini kita bercakap dalam soal sumber manusia secara khususnya. Dalam soal ini kita ingin tahu bahawa di mana duduk letaknya sumber manusia di bawah ekonomi madani yang telah pun diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya, memang tidak boleh dinafikan bahawa peranan Kementerian Sumber Manusia ini adalah sangat penting dalam usaha ataupun inisiatif-inisiatif yang diambil untuk menjayakan Malaysia Madani, terutamanya dari segi ekonomi. Dan kalau kita pandang kepada konsep yang diutarakan, iaitu ekonomi madani, banyak perubahan-perubahan perlu dibuat. Dan dalam konteks sumber manusia, satu daripadanya ialah berkaitan dengan latihan dan kemahiran. Sasaran rancangan Malaysia ke-12 adalah untuk mencapai sekurang-kurangnya 35% daripada tenaga kerja adalah mereka yang memiliki kemahiran. Jadi untuk itu kerajaan akan mengambil banyak inisiatif-inisiatif untuk memastikan kita boleh mendapat latihan yang secukupnya kepada tenaga kerja kita. Dan yang lebih penting daripada itu, bukan kita nak memberikan latihan sewenang-wenangnya. Sebab kalau kita tidak memberi latihan yang benar-benar diperlukan, maka ini akan mewujudkan satu keadaan ataupun satu kelumpungan di mana ia akan mewujudkan mismatching. Yang ini memang merugikan kedua-dua pihak, iaitu mereka yang menawarkan latihan itu dan juga mereka yang menerima latihan itu. Jadi kita kena pastikan bahawa latihan yang diberikan adalah latihan yang benar-benar diperlukan oleh industri. So untuk itu banyak rancangan-rancangan yang telah dibuat di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan bahawa latihan-latihan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah apa yang diperlukan oleh industri, dan ini adalah untuk mengelakkan mismatching. Selain daripada itu, memang satu lagi perkara yang harus diberi pertimbangan yang sewajarnya ialah berkaitan dengan keselamatan sosial. Ini juga adalah satu aspek yang sangat-sangat penting. Kita kena lihat keadaan hari ini. Apakah keselamatan sosial yang kita tawarkan memadai ataupun tidak. Kalau kita lihat sebagai contoh, bagi seorang pekerja, memang dia mendapat perlindungan apabila dia bekerja, ataupun sewaktu dia dalam perjalanan ke tempat kerja, ataupun selepas waktu bekerja. Tetapi selepas itu dia tidak mendapat apa-apa perlindungan. Jadi perkara ini perlu kita lihat teliti dengan terperinci, dan kita kena membawa satu perubahan dalam konteks itu.
Selain daripada itu, banyak lagi perkara-perkara dari segi keselamatan sosial juga perlu diberi perhatian. Sebab ini adalah penting. Jika berlaku apa-apa kepada seorang pekerja, maka bukan sahaja pekerja itu yang akan menghadapi kesusahan. Bukan saja keluarganya menghadapi kesusahan, malah kerajaan juga terpaksa menanggung masalah itu ataupun kerugian itu. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, keselamatan sosial juga harus diberi perhatian dalam ekonomi madani. Dan selain daripada itu, kita juga mahu memastikan bahawa wujudnya keharmonian dari kalangan pekerja dan majikan. Ini adalah sangat penting sebab kalau berlaku pertelingkihan di antara majikan dan pekerja, di mana kita pernah lihat perkara seperti ini berlaku di negara-negara lain. Jadi di negara kita memang jarang sekali kita lihat pertelingkahan yang serius di antara majikan dengan pekerja. Tetapi kita nak mengelakkan perkara ini. Jadi kita mahu satu situasi yang harmoni di antara majikan dan juga pekerja. Untuk itu Kementerian Semua Manusia juga mengambil banyak inisiatif untuk memastikan bahawa keadaan seperti ini kekal selama-lamanya. Banyak ceramah, program dialog di antara majikan dengan pekerja diadakan, dan soal-soal berkaitan dengan perundangan juga selalu dibincangkan dan diberi peluang kepada majikan dan juga kepada pekerja untuk menyoal dan untuk mendapat pengetahuan tentang perkara-perkara seperti ini. Dan selain daripada itu, memang menjadi hasrat kerajaan dan juga melalui ekonomi madani ini, satu perkara yang sangat penting iaitu untuk mengurangkan kadar pengangguran di negara. Kalau kita lihat pada suku pertama tahun 2022, kadar pengangguran negara adalah lebih kurang 4.1%. Dan pada tahun ini, suku pertama tahun ini 2023, kadar pengangguran telah dikurangkan kepada 3.5%. Tetapi ini walaupun ini boleh dianggap sebagai kita telah mencapai guna tenaga penuh, tetapi inisiatif-inisiatif akan diteruskan untuk mengurangkan lagi kadar pengangguran. Dan yang paling penting ialah untuk mengurangkan kadar pengangguran dari kalangan anak-anak muda, belia-belia kita dan juga daripada graduan. Dan untuk itu banyak inisiatif juga diambil oleh Kementerian Semua Manusia melalui Perkeso, sebuah agensi di bawah Kementerian Semua Manusia, dalam program My Future Jobs, di mana banyak karnival kerjaya diadakan di seluruh negara. Dan setiap kali kita buat karnival kerjaya ini, kita menjemput 30 hingga 50 majikan untuk datang dan menawarkan peluang pekerjaan. Dan biasanya jumlah pencari kerja yang datang juga adalah ramai. Dapat sambutan. Sambutan yang cukup baik, dalam lingkungan 3,000 sampai ke 6,000 pencari kerja yang datang, dan banyak bantuan yang diberikan oleh Kementerian Semua Manusia melalui Perkeso, dari segi menyediakan resume ataupun cara menghadiri temuduga, dan taklimat diberikan kepada mereka, dan mereka juga cuba membuat matching pekerjaan mana yang paling sesuai dan sebagainya. Dan setiap kali kita buat program ini, kita dapat menempatkan ramai pencari kerja di seluruh negara, dan ini telah mengurangkan kadar pengangguran. Satu daripada sebab kita dapat mengurangkan kadar pengangguran negara kita, dan usaha ini akan diteruskan. Saya fikir itu satu exposure atau pendedahan kepada mereka yang baru mendapatkan kerja. Antara kata-kata penting ataupun kata kunci penting yang Berhormat sebutkan berkenaan dengan keselamatan security sosial, berkenaan dengan keselamatan dan sebagainya, itu kita akan sentuh banyak lagi. Namun persoalannya, kita melihat ekonomi madani sudah pun dilancarkan dan sebagainya. Lepas ini kita ada RMK12, lepas ini akan ada belanjawan lagi. Dalam soal ini, peranan KSM untuk meningkatkan lagi produktiviti pekerja, apa yang dirancangkan oleh KSM khususnya, sebab kita melihat hari ini
pelbagai cabaran yang ada, peningkatan kerjaya juga pelbagai. Jadi bagaimana KSM menguruskan perkara ini sebenarnya? Ya, ini adalah sangat penting. Meningkatkan produktiviti adalah satu aspek yang harus diberi perhatian yang serius. Dan untuk meningkatkan produktiviti, pertama sekali, pekerja kita seharusnya mempunyai kemahiran. Yep. Dan untuk membolehkan pekerja-pekerja kita mempunyai kemahiran ini, maka Kementerian Sumber Manusia memberi fokus kepada kursus-kursus yang diberikan kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka. Yep. Dan antaranya ialah program-program TVET. Okay. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Majlis TVET Negara diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia dan ia menjadi pengawal selia untuk semua program-program TVET di negara kita. Dan 12 kementerian mempunyai program-program TVET dan sekarang banyak inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan penyelarasan dibuat di antara semua program-program TVET dan untuk memastikan seperti mana yang saya sebut tadi, untuk memastikan bahawa program-program TVET ini adalah selaras dengan permintaan yang wujud di luar sana. Jadi ini adalah satu daripada fokus untuk memberi pendedahan yang banyak kepada pekerja-pekerja kita. Dan selain daripada itu, kita juga memberi fokus kepada reskilling dan upskilling. Ini juga adalah penting. Sebab kalau kita tak buat reskilling dan upskilling, mereka akan kekal dalam keadaan itu. Jadi untuk meningkatkan produktiviti, maka kedua-dua ini adalah sangat penting dan juga kita beri fokus kepada lifelong learning. Jadi ini adalah antara inisiatif-inisiatif yang telah diambil untuk meningkatkan produktiviti. Dalam pada itu, banyak juga usaha-usaha yang telah diambil untuk mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, di mana penglibatan pihak swasta ini adalah penting dalam memberi latihan kepada tenaga kerja kita. Yep. Kalau kita bercakap dalam soal segmen kemahiran misalnya, kalau pada hemat YB, kemahiran apa lagi yang diperlukan khususnya selain daripada TVET? Yang pada hemat YB masih lagi perlu diberi penekanan yang khusus? Ya. Hari ini kita lihat memang berlaku satu ganjakan. Di mana bukan sahaja kepada program-program konvensional seperti elektrik, elektronik, otomotif dan sebagainya. Sekarang kita lihat ada perkara-perkara baru yang perlu dipelajari. Cabang baru, keperluan di luar sana. Contohnya artificial intelligence. Dan juga cyber security, pendedahan dari segi cyber security. Banyak lagi yang berkaitan dengan digital. Jadi penekanan ataupun fokus harus diberi kepada bidang-bidang ini dan memang kita lihat bahawa potensi yang cukup tinggi kepada bidang-bidang ini. Kita tidak perlu terlalu bergantung kepada program-program konvensional kita. Walaupun kita tahu bahawa ada banyak lagi bidang baru, tetapi yang paling penting sekali ialah kita nak pastikan bahawa apa yang kita belajar itu, apa yang kita latih itu mempunyai permintaan di luar. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, YB, saya rasa segmen pertama ini saya fikir satu penjelasan yang cukup konkret. Saya rasa saya seperti mendengar hujah di parlimen sebenarnya. Baik, kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dan YB ada menyebut soal pentingnya khidmat swasta untuk membantu dan juga menampung apa yang kita katakan pada hari ini. Namun kita berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita.
Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Mada dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kelang ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PMR. Bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Kita perlu perhebatkan lagi usaha bagi memastikan lebih banyak memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Tumpuan akan diberikan bagi memperkukuh agensi galakan pelaburan di bawah MAIDA dengan tumpuan untuk mempergiatkan usaha menarik pelaburan dengan mudah cara urusan pelabur secara lebih proaktif. Mengkaji semula insentif pelaburan supaya tertumpu kepada gerakan pelaburan yang menjana pekerjaan berpendapatan tinggi serta daripada sumber tempatan. Menaik taraf kawasan perindustrian dengan prasarana lengkap, kita meningkatkan pembangunan modal insan. Antaranya sektor petrokimia di Kertih, Terengganu, pusat data di Sedenak, Johor, industri hiliran getah di Kuala Nerang, Kedah. Sebagai permulaan, 100 juta ringgit disediakan bagi melengkapkan infrastruktur kawasan perindustrian, terutama prasarana berkonsepkan hijau. Baik, masih bersama dengan Yang Berhormat V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, bercakap berkenaan dengan sumber manusia ekonomi madani. YB, sering kita menggambarkan dan juga kita perlu tahu bahawa sumber-sumber manusia ini perlu diuruskan dengan baik. Jika tidak diuruskan dengan baik, maka tidak ekonomi madani ini dapat digerakkan. Dalam soal ini, lewat tadi YB menyebut dalam soal pentingnya kerjasama swasta dalam sektor ini. Kerana sumber manusia itu tidak terletak hanya pada sektor kerajaan. Betul. Kalau kita boleh lanjutkan peranan pentingnya sektor swasta dalam perkara ini, YB. Ya, memang benar. Peranan pembangunan sumber manusia ini bukan hanya terletak di tangan kerajaan. Malah yang lebih penting ialah sektor swasta, di mana sejumlah besar daripada rakyat Malaysia mereka bekerja dalam sektor swasta. Jadi apa jua pembaharuan yang dibuat
harus diterima oleh pihak swasta, dan jika tidak ada kerjasama daripada pihak swasta, maka semua perancangan yang dibuat untuk mencapai hasrat itu mungkin tidak dapat menjadi satu kenyataan. Memang seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa untuk menyediakan latihan kepada anak-anak muda kita melalui program TVET, kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang cukup besar. Dalam Belanjawan 2023, sejumlah ringgit Malaysia 6.7 bilion diperuntukkan semata-mata untuk program TVET. Jadi ini adalah satu jumlah yang besar dan ia juga menjadi satu bebanan kepada kerajaan. Dan faedahnya akhirnya akan diterima oleh pihak swasta. Jadi pihak swasta kena faham bahawa kerajaan sedang membantu membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk menyediakan tenaga kerja mahir untuk membantu industri mereka. Jadi kerjasama di antara pihak kerajaan dan pihak swasta ini adalah sangat diperlukan. Untuk itu di bawah Kementerian Semua Manusia memang kita sedang melaksanakan beberapa inisiatif, iaitu untuk mengadakan kerjasama yang erat di antara kerajaan dan juga dengan pihak swasta, terutamanya dalam program-program TVET kita. Satu daripadanya ialah dengan adanya Memorandum of Understanding di antara kerajaan dan juga pihak swasta. Sebagai contoh, apa yang kita boleh buat sekarang ialah pihak kerajaan menyediakan premis, tempat untuk mengadakan kursus, institusi. Contohnya ILP. Okay, tempat kita disediakan, tenaga pengajar disediakan oleh kerajaan. Tetapi modul, equipment, peralatan, kelengkapan, semua ini disediakan oleh pihak swasta. Dan ini akan membantu meringankan beban kerajaan dari segi perbelanjaan, dan pada masa yang sama kita dapat menzahirkan tenaga kerja yang benar-benar diperlukan oleh industri. Kerjasama ini akan membantu kedua-dua pihak. Dan banyak lagi boleh kita laksanakan dengan adanya hubungan yang baik ataupun kerjasama di antara kerajaan dan pihak swasta. Sering kali kita lihat bahawa usaha-usaha ataupun inisiatif yang diambil oleh kerajaan mungkin tidak diterima baik oleh pihak swasta, tetapi perkara ini perlu dielakkan. Sebagai contoh, apabila kita membuat satu perundangan baru, apabila kita meminda Akta Kerja 1955, ada perkara-perkara tertentu yang memberi manfaat kepada pekerja. Dan pindahan-pindahan ini dibuat supaya ianya selari dengan apa yang berlaku di peringkat global, ataupun apa yang diperlukan dalam ILO. Jadi usaha-usaha ini sepatutnya diberi sambutan daripada pihak swasta. Dan kalau sambutan yang baik daripada pihak swasta, banyak lagi perubahan boleh kita laksanakan. Sebagai contoh, satu daripada pindahan yang kita buat dalam Akta Kerja 1955 ialah paternity leave. Sebanyak 7 hari. Maternity leave, yang dinaikkan daripada 60 hari kepada 98 hari. Semua ini adalah sebenarnya, kalau kita lihat, memang banyak negara-negara lain sudah pun membuat pindahan-pindahan pada undang-undang mereka, dan mereka telah mula melaksanakan. Tetapi bila perkara ini dibawa, saya bukan nak kata semua pihak swasta, ada juga pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak begitu puas hati dengan perubahan-perubahan seperti ini, sebab mereka melihat kepada kos
Selain daripada itu, kita juga mengurangkan waktu kerja seminggu daripada 48 jam kepada 45 jam. Dan ini adalah penting. Perubahan ataupun pindaan pada undang-undang ini adalah penting. Tetapi pihak swasta kena memahami kenapakah perkara ini dibuat, apakah hasrat ataupun matlamat untuk kita membuat perkara ini. Sebab kita juga menuju ke arah negara maju dan kita kena lihat kepada semua perkembangan yang berlaku di arena antarabangsa. Jadi kalau perubahan-perubahan seperti ini diterima baik oleh pihak swasta, maka banyak masalah dapat diselesaikan. Kadang-kadang kita lihat sebagai contoh, satu lagi contoh yang saya nak bagi, iaitu berkaitan dengan gaji minimum. Kita semua tahu bahawa gaji minimum hari ini ialah 1,500. 1,500 ini adalah terlalu rendah. Jadi kalau kita nak meningkatkan taraf hidup rakyat negara kita, gaji 1,500 ini sebenarnya tidak membantu. Jadi gaji sepatutnya lebih daripada 1,500. Tetapi apabila kita melaksanakan dasar gaji minimum 1,500 ini, memang ramai dari kalangan pihak swasta, majikan-majikan tidak puas hati dan mereka meminta supaya ia tidak dilaksanakan ataupun dilewatkan. Jadi dan sekarang dalam cadangan dalam satu daripada usaha ataupun inisiatif di bawah ekonomi madani ialah untuk kita melihat dan melaksanakan gaji progresif. Progressive wage. Dan memang banyak negara sudah pun melaksanakan progressive wage. Kita tahu memang ada banyak model-model gaji yang lain. Tetapi ini merupakan satu daripada model yang boleh kita lihat dan boleh kita laksanakan. Dan dalam usaha itu, satu daripada cabaran yang akan dihadapi adalah daripada pihak swasta. Okey, mungkin ramai dari kalangan majikan merasakan bahawa ini akan membebankan mereka. Tetapi saya juga menyarankan kepada semua majikan-majikan supaya jangan membuat apa-apa andaian dan keputusan awal. Biar model yang penuh itu akan dikeluarkan oleh kerajaan kemudian. Dan kita lihat bagaimana model gaji progresif ini boleh membantu bukan sahaja kepada pekerja, malah ia juga boleh membantu kepada majikan itu sendiri. Jadi untuk itu saya rumuskan bahawa kerjasama di antara pihak kerajaan dan pihak swasta ini adalah sangat penting untuk memastikan semua dasar-dasar ataupun polisi yang dibuat oleh kerajaan itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan untuk itu memang kerajaan sentiasa prihatin dan mengadakan engagement dengan pihak swasta untuk memastikan bahawa semuanya dapat dijalankan dengan lancar. Sedikit kalau boleh YB komenkan berkenaan dengan gaji progresif. Bila YB sebut gaji progresif itu, semua akan segar dan juga gembira mendengar perkataan berkenaan. Sedikit daripada YB, penerimaannya setakat ini bagaimana perjalanan untuk melaksanakan gaji progresif ini? Memang ini telah pun dirancang, dan memang inisiatif ini telah diambil oleh beberapa kementerian, termasuk Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Ekonomi, dan perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan, dan perkara ini juga telah dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara gaji progresif ini telah dibentangkan dan telah dibincang secara terperinci, dan ia masih dalam peringkat awal. Banyak lagi perkara yang perlu diperincikan, dan kita akan membawa satu model yang benar-benar sesuai untuk negara kita. Dan memang selepas ini juga banyak lagi engagement akan dibuat supaya pihak swasta, majikan-majikan, mereka memahami tentang konsep gaji progresif ini.
Baik, itu sahaja. Saya pasti banyak lagi tindakan susulan yang akan dilakukan. Dan bila YB menyebut soal global, saya pasti dah percaya kerajaan khususnya Kementerian Sumber Manusia tidak bergerak secara silo dan perkara itu akan ditangani oleh Yang Berhormat selepas ini. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan 40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas. Lewat tadi kita bercakap dalam soal gaji progresif. Gaji progresif ini satu perkara juga yang kita melihat kepada negara luar. Contoh yang dilakukan contohnya di Singapura misalnya. Kalau kita bercakap dalam soal kita bergerak dalam peringkat global, ini adalah penting untuk kita soalkan. Lewat tadi saya menyebut kita tidak bergerak secara silo. Ya. Dan dalam soal ini apa sebenarnya yang kita boleh belajar daripada negara luar untuk kita bawa balik ke Malaysia sebagai nilai tambah khususnya dalam pengurusan tenaga kerja
kita lihat ada 1.4 juta misalnya penjawat awam. Dan apa lagi yang kita boleh belajar penting untuk kecemerlangan kita sebenarnya? Ya, memang kita boleh belajar banyak perkara daripada negara-negara luar. Kalau kita nak lihat banyak pembaharuan dan yang progresif, kita kena lihat kepada negara-negara lain. Walaupun kita mempunyai kepakaran kita sendiri dalam bidang pengurusan semua manusia, tetapi tidak salah untuk kalau kita melihat kepada negara-negara maju bagaimana mereka menguruskan sumber manusia mereka. Sebagai contoh, dalam bidang TVET, hari ini satu konsep yang memang kita laksanakan di negara kita, SLDN, adalah satu daripada kaedah ataupun cara yang sememangnya dijalankan di negara Jerman. Itu merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran kemahiran yang memang boleh memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Dan ia juga membantu pihak majikan. Dan bukan saja dari segi TVET, banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita belajar daripada negara-negara lain. Sebagai contoh, kita juga ada National Skill Development Corporation daripada India. Saya sendiri pernah pergi dan melihat bagaimana NSDC ini mereka membuat program-program pembangunan sumber manusia untuk sebuah negara yang besar. Di India, dan kita boleh belajar banyak daripada kaedah-kaedah tersebut untuk kita menerapkan dalam pendidikan kita di negara kita. Dan selain daripada itu, banyak juga kita boleh belajar daripada ILO. Memang ini merupakan satu institusi antarabangsa dan ia sememangnya satu organisasi yang khusus untuk mempertingkatkan nilai-nilai dalam bidang sumber manusia. Dan apabila kita menghadiri konvensyen-konvensyen yang diadakan di Jenewa, dan baru-baru ini saya juga telah menghadiri conference dia, ILO conference dia, dan kita dapat belajar banyak perkara yang dilaksanakan oleh negara-negara lain, konvensyen-konvensyen yang penting, yang perlu diserapkan, diterima oleh negara kita. Tetapi kita kena tengok jugalah sama ada semua, bukan semua yang dibuat di negara lain itu sesuai untuk dilaksanakan di negara kita. Tetapi kita kena tengok yang mana yang terbaik, yang mana yang sesuai. Tak salah kalau kita bawa daripada negara-negara lain untuk dijadikan sebagai satu daripada model kita. Dan selain daripada itu, memang ada banyak lagi perkara yang kita boleh lihatlah daripada negara lain untuk kita dijadikan sebagai panduan untuk kita. TVET sebagai contohnya, kita sedang bercakap dan juga mendapat permintaan ramai, khususnya apabila kita memberi pendedahan yang semakin luar biasa khususnya. Dalam soal itu juga kita sedang juga bercakap soal trend pekerjaan masa kini. Kita sudah bercakap soal artificial intelligence, AI, kita bercakap soal bergerak kepada 4IR. Ini dalam rangka kerja ataupun satu beban juga kepada KSM untuk menyediakan, untuk juga melihat kepada trend pekerjaan masa depan. Bagaimana YB melihat perkara ini? Memang kita dapat lihat adanya perubahan dalam trend ataupun pola pekerjaan hari ini. Kalau sebelum pandemik COVID-19, lain keadaannya. Dan begitu juga dalam waktu pandemik, sangat luar biasa. Dan selepas pandemik,
sekarang kita kena menyesuaikan diri dalam satu keadaan ataupun satu fenomena yang baru. Sebagai contoh, kalau kita lihat sebelum pandemik, kita jarang kali dengar tentang penggiat gig. Dan sewaktu pandemik, tiba-tiba muncul istilah kerjaya gig ataupun penggiat gig. Dan mungkin kita tak perasan bahawa ia akan menjadi satu bentuk atau satu trend yang akan terus berkembang. Mungkin ramai yang merasakan bahawa ia adalah untuk sementara, iaitu sewaktu pandemik ekonomi gig ini berkembang dan mungkin selepas pandemik dia akan hilang. Tetapi situasinya adalah berbeza. Kalau kita lihat sewaktu pandemik COVID-19, jumlah penggiat gig telah mencecah lebih kurang 700,000. Okay? Dan sekarang pada hari ini jumlahnya telah meningkat kepada 1.1 juta. So dia tidak mengurang. Dia meningkat. Jadi kita lihat bahawa trend ini adalah satu trend yang baru. Jumlah penggiat gig ini bertambah dan banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat. Bila ekonomi ini berkembang, jumlah penggiat gig ini bertambah, kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Banyak masalah-masalah boleh wujud. Dan social security. Satu daripadanya adalah berkaitan dengan social security. Walaupun pada hari ini kita tahu bahawa Perkeso memang memberi penggiat gig ini untuk mencarum dan mereka diberi perlindungan, tetapi adakah ianya cukup? Banyak lagi perkara yang perlu kita lihat, sebab kita tahu bahawa untuk simpanan masa depan mereka, mungkin mereka tidak ada apa-apa simpanan, jadi masa tua mereka tidak terjamin. Dan begitu juga adakah mereka mempunyai satu career path untuk kerjaya mereka. Jadi semua ini adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian, dan di bawah ekonomi madani juga perkara ini akan ditelitikan secara terperinci. Memang buat masa ini Kementerian Sumber Manusia telah pun membuat satu garis panduan untuk ekonomi gig ini, terutamanya untuk e-hailing dan p-hailing. Tetapi ada banyak lagi perkara yang perlu kita lihat, dan baru-baru ini kita tahu bahawa Perdana Menteri kita juga telah menyatakan bahawa satu peruntukan sejumlah RM1 juta diberikan kepada p-hailing untuk menubuhkan satu sekretariat. Sekretariat untuk melihat beberapa aspek termasuk kebajikan mereka dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka itu. Dan selain daripada itu, ada juga cadangan untuk mewujudkan Suruhanjaya gig dalam konteks untuk memastikan bahawa penggiat-penggiat gig ini tidak teraniaya. Okay, dan ia juga akan menjadi satu platform kepada penggiat gig untuk membuat aduan dan untuk memastikan bahawa mereka juga dijaga seperti pekerja-pekerja yang lain, sebab kita semua tahu bahawa setakat ini kita tidak mempunyai apa-apa undang-undang untuk pekerja gig. Dan saya tahu bahawa the platform provider dan juga untuk pekerja gig ini masing-masing juga tidak mahu supaya diwujudkan satu undang-undang untuk mengawal mereka. Walau bagaimanapun
sektor ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa dikawal langsung. Mesti ada satu garis panduan untuk memastikan bahawa sektor ini berjalan dengan lancar. Yep. Selain daripada sektor TVET, sektor gig juga satu sektor yang ataupun segmen yang cukup besar di bawah KSM untuk tanganinya kerana ia memerlukan satu win-win situation ataupun situasi menang-menang sebenarnya. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130(JB)(1)(A) dan (B) Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas. Sudah dijelaskan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan hala tuju yang diletakkan di bawah ekonomi madani itu sendiri. Soalnya sekarang kita sudah melihat banyak perancangan sudah dilakukan dan paling penting hari ini kita ingin melihat bagaimana KSM sebenarnya untuk mengekalkan satu perkara dan juga menarik lebih ramai bakat yang kita ada. Sebab saya pasti kita ada jutaan anak muda khususnya yang mempunyai bakat luar biasa untuk digilap khususnya YB. Memang betul. Satu daripada tanggungjawab Kementerian Semua Manusia ialah untuk kita mengekalkan bakat yang sedia ada. Yep. Tetapi ini merupakan suatu perkara yang bukan mudah untuk dilaksanakan. Walau bagaimanapun, Kementerian Semua Manusia bersama-sama dengan agensi-agensi di bawahnya telah mengambil banyak usaha dan inisiatif untuk memastikan bahawa bakat-bakat negara kita tidak pergi ke negara-negara lain. Jadi ini adalah satu perkara yang bukan mudah untuk dilaksanakan, tetapi inisiatif memang telah diambil. Kalau kita melihat kepada statistik, kita dapati bahawa
pekerja-pekerja kita lebih kurang 1.86 juta berada di perantauan di seluruh dunia. Dan sebahagian besar daripada itu mereka bekerja di Singapura. Okey. Iaitu 1.1 juta. Okey. Jumlah ini adalah satu jumlah yang agak besar. Dan kenapa ini berlaku? Sebab ada banyak faktor-faktor yang menarik mereka pergi bekerja di luar. Antaranya ialah gaji yang lebih besar. Gaji yang lebih lumayan. Dan mungkin ada faedah ataupun imbuhan-imbuhan yang lain yang mereka terima. Ataupun mungkin kerana gaya hidup yang berbeza. Semua ini menjadi faktor penarik kepada pekerja-pekerja kita, terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran tertentu untuk mereka pergi ke negara-negara lain untuk mencari mata pencarian. Dan kita nak pastikan mereka tidak pergi daripada negara kita, terutamanya mereka yang telah mendapat pendidikan tinggi di negara kita, ataupun mereka yang telah menjalani latihan teknikal, dan selepas kita membelanjakan begitu banyak untuk melahirkan mereka yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran, dan akhirnya mereka pergi ke negara lain, itu merupakan satu kerugian kepada negara. Jadi untuk itu kita kena pastikan bahawa kita juga boleh memberi ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka boleh dapat di luar sana. Sebab itu dari awal-awal tadi saya memberitahu bahawa kita perlu mengadakan hubungan yang baik dengan pihak swasta, dan pihak swasta juga kena faham kenapakah Kementerian Semua Manusia membawa dasar-dasar tertentu. Ini semua adalah untuk memastikan bahawa kita tidak mengalami defisit pekerja seperti mana yang kita mengalami sekarang. Kalau lebih ramai pekerja daripada negara kita pergi ke perantauan, maka ini akan menyebabkan kita kekurangan tenaga kerja di negara kita sendiri, dan akhirnya kadar kebergantungan kita kepada pekerja asing semakin bertambah. Dan setiap industri hari ini mereka meminta supaya membawa masuk lebih ramai pekerja asing. Sedangkan lebih daripada 1 juta daripada pekerja kita telah pun keluar daripada negara kita dan bekerja di negara-negara lain. Jadi kita nak adakan policy-policy. Ini merupakan satu daripada perkara yang perlu diberi perhatian yang cukup serius oleh kerajaan, bukan saja untuk membawa semula pekerja-pekerja kita yang berada di luar, tetapi untuk mengekalkan pekerja-pekerja yang sedia ada. Jadi untuk itu saya beritahu tadi bahawa satu daripada inisiatifnya ialah gaji progresif. Okey, dan bukan saja gaji progresif, kita juga kena pastikan bahawa majikan-majikan harus menyediakan environment, persekitaran yang kondusif untuk pekerja-pekerja kita. Selain daripada itu, mungkin kita juga boleh menerapkan nilai-nilai yang baru ataupun konsep-konsep yang baru seperti flexible working hours. Work-life balance. Work-life balance. Semua ini adalah konsep-konsep yang perlu kita terapkan dalam sistem negara kita. Dan kalau majikan bersedia untuk buat semua ini, mungkin pekerja-pekerja kita akan rasa lebih selesa untuk bekerja di negara kita, negara sendiri. Sebab saya tahu bukan semua yang keluar daripada Malaysia ini untuk bekerja di negara lain itu, setelah mereka pergi ke negara itu, mereka rasa puas hati dengan keadaan baru. Tapi sebelum mereka tinggalkan negara kita, usaha-usaha ini perlu diambil untuk memastikan bahawa mereka tidak meninggalkan negara kita. Dan selain daripada itu, usaha-usaha juga memang telah diambil melalui satu daripada agensi di bawah Kementerian Semua Manusia, iaitu Talent Corp, iaitu untuk membawa balik
pekerja-pekerja yang berada di luar dan setakat ini Talent Corp dengan jayanya telah membawa masuk lebih kurang 5,000 pekerja dan ini bukannya satu perkara yang boleh dipandang rendah. Ini adalah satu usaha yang memang susah, memang sukar untuk dilaksanakan, tetapi atas inisiatif di bawah Returning Expert Program dan macam-macam program yang dilaksanakan di bawah Talent Corp, mereka telah berjaya. Kita telah berjaya untuk membawa semula pekerja-pekerja, tetapi ramai juga masih berada di negara lain, bakat-bakat negara kita berada di negara lain. Dan walaupun kita tahu jumlah, tetapi kita tidak tahu apakah jenis pekerjaan yang sebenarnya mereka buat di negara-negara lain. Untuk itu, satu daripada inisiatif yang telah diambil oleh Talent Corp ialah dengan mewujudkan satu platform yang dikenali sebagai My Heart. Ini adalah satu platform di mana ia boleh masukkan data-data daripada semua pekerja-pekerja yang berada di luar untuk mereka berkomunikasi. Mereka akan masukkan semua data, semua input dalam data itu, dan daripada sana kita boleh lihat di manakah mereka dan apakah pekerjaan mereka, apakah kepakaran mereka dan apakah hasrat mereka dan bagaimanakah mereka boleh membantu negara kita, walaupun mereka tidak mau pulang, tetapi mungkin mereka mempunyai idea-idea tertentu yang boleh dilaksanakan di negara kita. Semua itu kita boleh dapatkan daripada platform itu. Dan pada masa yang sama, kita juga di sini akan melihat kepada potensi atau peluang yang ada di negara kita yang mungkin boleh dimasukkan dalam portal itu dan memberitahu kepada pekerja-pekerja yang berada di luar sana untuk mereka match dengan kepakaran dan kemahiran yang mereka ada, dan kalau ada jawatan-jawatan tertentu di negara kita yang mereka boleh pulang dan mengambil peluang itu, mereka boleh gunakan portal tersebut. So ini adalah satu platform yang telah diwujudkan dan memang kita cuba mendapatkan semua pekerja-pekerja kita daripada seluruh negara, seluruh dunia untuk masuk dalam portal itu, dan dari sana kita boleh berinteraksi untuk mereka, sama ada mereka nak pulang ataupun mereka nak bagi idea-idea yang lain kepada kita. Saya pasti ini satu jaminan yang kuat diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia khususnya untuk menarik kurang lebih 2 juta juga yang berada di luar negara dan juga menetapkan mereka yang berada di sini untuk tidak keluar dan juga terus bekerja dan juga memberi khidmat kepada negara kita Malaysia. Sekali lagi terima kasih Yang Berhormat Tuan V. Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia. Terima kasih YB atas penerangan. Saya fikir kita akan ada sesi lain untuk melanjutkan banyak lagi perbincangan kita dalam soal ekonomi madani terkait dengan sumber manusia. Dan anda juga yang menonton, anda boleh juga dapatkan maklumat berkaitan ekonomi madani ini di banyak platform yang disediakan oleh pihak kerajaan khususnya. Dan juga terima kasih kepada yang menonton kami di TV1, di Saluran Berita RTM dan juga di semua platform media sosial kami. Saya Hafidh Dawson, Malaysia Madani, dekat paduan penuhi harapan. Jumpa lagi, selamat malam.